Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditemukan kembali dalam siaran ini, yang mana insya-Allah saya ingin mengajak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita meneruskan penghayatan kita dalam menyelongkar kembali sirah Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siaran kali ini, kita akan mengambil beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah 3 tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lakukan, iaitu membina masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar, serta menyediakan Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah, peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan, bahkan yang menjadi pegangan bersama untuk membangun dan memajukan masyarakat Madinah, yang merupakan masyarakat yang boleh diibaratkan sebagai masyarakat majmu'. Ada di sana orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini pula ada daripada pelbagai kabilah, kabilah Aus, kabilah Khazraj. Ini pula ditambah dengan adanya sahabat-sahabat Muhajirin daripada Makkah yang berhijrah. Kemudian di samping itu ada pula 3 kelompok orang-orang Yahudi, Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa'. Alhamdulillah, di tahun pertama selain daripada itu, Nabi SAW dengan mengajar dan menyebarkan agama ini, antaranya menerusi perhimpunan harian, iaitu solat. Masjid dah ada, solat kalau tak dapat diadakan di dalamnya, bermakna fungsi utama masjid ini gagallah. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mendirikan salat dan mulalah pensyariatan azan, di mana laungan dan seruan ini diserukan untuk mengajak, memanggil orang-orang bagi mendirikan salat berjamaah. Maka salat berjamaah disyariatkan. Seterusnya, di tahun pertama ini, sejarah telah menunjukkan bahawa dah mula
timbul permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya dan Islam itu secara umumnya. Menerusi firman-firman Allah yang kalau kita menelaahnya, kita dapati bahawa tidak semua orang-orang Yahudi ini memusuhi Islam. Ini samalah juga dengan halnya orang-orang kafir, iaitu orang-orang daripada kalangan bangsa Arab sendiri. Tidak semua mereka yang membenci Islam, yang memusuhi Islam. Hakikatnya adalah Islam ini mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesamaan, mengajak kepada kesejahteraan, bahkan mengajak kepada perkongsian hidup bersama, kesatuan, persatuan dan sebagainya. Maka ada di antara orang-orang yang secara umumnya bila diajak dia tak nak ikut. Dalam hal ini Islam tak boleh dan tak akan pernah memaksa. Nak ikut silakan, tak nak ikut ya sudah. Islam menjadi tanggungjawab seorang Muslim yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita terus mengajak, terus menyeru, sebab apa yang kita ajak, apa yang kita seru adalah perkara yang baik. Ibarat seseorang ataupun satu produser, dia menghasilkan satu produk yang dia rasa produk ini amat bermanfaat, akan terus promotekan produknya. Itu contoh menunjukkan bahawa inilah dia Islam. Kita akan sentiasa mempromotkan perkara yang baik. Tapi kalau dah tak nak, ya terpulang. Tapi di antara mereka yang tak nak, ada yang buat hal mereka sendiri. Engkau, aku. Ibarat begitulah. Tapi ada pula yang menentang balik. Engkau fikir produk engkau baik ke? Aku pun ada produk aku sendiri. Produk aku rasa lebih baik daripada your produk, daripada produk ataupun hasil awak. Barang saya lebih baik daripada barang awak. So dia akan fight balik. Ini lumrah kehidupan. Maka sebab itu dalam isu-isu agama sekalipun, hal ini timbul. Apabila ada permusuhan, bahkan ada kebencian yang diluahkan oleh sebahagian daripada orang-orang Yahudi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara permusuhan yang timbul ataupun yang ditimbulkan dalam sejarah, yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah apabila Nabi SAW menyebarkan ajaran Islam, hari demi hari orang tertarik untuk mendengar apa yang Nabi sampaikan, untuk memikirkan apa yang Nabi SAW ajarkan. Akhirnya mereka menerimanya. So hal ini menimbulkan keprihatinan orang-orang Yahudi, terutamanya para pendeta mereka, alim ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Mereka merasakan akhirnya ajaran agama mereka ini mungkin akan terancam.
apa yang selama ini mereka buat, termasuk apa yang mereka buat ke atas penduduk Madinah secara umumnya. Sebagai contoh, sistem perniagaan mereka yang berteraskan, yang berasaskan riba, yang akhirnya membawa keuntungan kepada mereka, iaitu orang-orang Yahudi ini sendiri. Maka sistem perniagaan ekonomi mereka yang berteraskan riba ini akan terancam. Walaupun pada ketika itu, tahun pertama ini, ayat-ayat tentang hal-hal ekonomi belum banyak diturunkan. Firman-firman Allah masih belum begitu mendetail, diturunkan secara terperinci, berhubung dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan soal ekonomi dan sebagainya. Tapi orang-orang Yahudi, mereka tahu, sebab mereka orang ada baca punya apa? Mereka kan memahami isi kitab Taurat mereka, yang walaupun kan isi pengajarannya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila dalam hal ini kebencian dan permusuhan ini mereka timbulkan, itulah contohnya antara lain adalah soal kiblat. Orang-orang Islam ketika sampai, para sahabat yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, begitulah juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam kitab riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, ada di selama 13 bulan, bermakna setahun lebih sikit, Nabi dan para sahabat yang berada di Madinah bila mendirikan salat masih berkiblatkan Masjidil Aqsa, kiblat yang pertama. Kalau sebelum ini semasa di Makkah, bila Nabi SAW mendirikan salat, Nabi mendirikan salat memang berkiblatkan Masjidil Aqsa, tapi Nabi boleh memilih. Minatnya Nabi, hasrat dan keinginannya Nabi, Kaabah ini adalah menjadi kiblat orang-orang Islam bila mendirikan salat. Jadi Nabi SAW semasa di Makkah, sebab kefarduan salat bermula di Makkah kan, sebagaimana yang kita makluminya bersama, Nabi mendirikan salat dengan Kaabah di hadapan baginda, tapi menghala, menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi sekurang-kurangnya ianya terubat sendirilah. Secara tidak langsung keinginan Nabi, hasrat Nabi untuk menjadikan Kaabah ini sebagai kiblat orang-orang Islam semasa solat. Tapi di Madinah nampaknya tak boleh. Either one. Sebab Madinah di tengah-tengah. Kalau Makkah di selatan, yang Makkah ini terdapatnya Kaabah, Masjidil Aqsa ke utara. Jadi bermakna bila solat dah menghadap Masjidil Aqsa, bukan menghadap Masjidil Haram ataupun Kaabah itu sendiri. Perlu dipilih salah satu, sebab satu di utara, satu di selatan. Maka apabila orang-orang Yahudi ini memerhatikan Nabi dan orang-orang Islam bila mendirikan solat dengan menghalakan, menghadap ke arah memperli, inikah agama kamu, wahai Muhammad? Kamu ni, agama kamu ini suka duplicate, suka meniru apa yang kami lakukan,
apa yang ada dalam agama kami. Itu dakwaan mereka. Bahkan perli mereka itu. Bila kami mengatakan ajaran kami ini ada kitab suci, kamu pun mendakwa adanya kitab suci. Kita sedia maklum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika itu Al-Quran belum dikumpulkan, belum dihimpunkan. Ia dicatat di kalangan beberapa sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu. Namun mereka tahu, orang-orang Yahudi ni tahu bahawa ada di sana apa yang dinamakan kitab suci. Itulah suhuf, lembaran-lembaran yang masih berada di tangan beberapa sahabat. Jadi kalau dalam ajaran kami, agama kami, kata mereka, orang-orang Yahudi ni, ada kitab suci, kamu pun mendakwa kamu ada kitab suci. Ajaran kami adanya kehidupan akhirat, kamu pun mendakwa begitu juga, adanya ajaran akhirat ataupun adanya kehidupan di akhirat. Begitu juga halnya bila makna kami ini mendirikan sembahyang, kata mereka, kami menghadap tanah suci kami. Kami menghadap ke arah Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis sana. Kamu pun ikut apa yang kami buat. Kamu pun bila mendirikan solat, kamu menghadap ke arah kiblat kami, kiblat yang sama. Apa agama kamu ni tak ada sesuatu yang ori ke? Tak ada sesuatu ajaran yang mendasar, yang asal ke? Semua nak copyright daripada kami je, nak duplicate daripada kami je. So ini antara dakwaan-dakwaan mereka. Sebab itulah cemohan-cemohan mereka, kata-kata yang berbentuk meremehkan ajaran Islam ini, menyinggung Nabi. Maka itulah Nabi SAW mengharap sangat agar kiblat itu dipindahkan, dialihkan ke Masjidil Haram yang diingini sangat oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam beberapa ayat firman-firman Allah dalam surah Al-Baqarah ini, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, mengisahkan juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui yang Nabi ini sering kali menghadap ke arah langit, mendongak ke arah langit, maksudnya meminta daripada Allah supaya kiblat ini tidaklah dihalakan ke Masjidil Aqsa semasa solat, tapi sebaliknya ke Masjidil Haram. Qad halakan wajahmu ke arah langit, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, niscaya kami akan menyebabkan kamu ini menghalakan wajah kamu ke kiblat yang engkau sendiri senangi, iaitu ke Masjidil Haram ataupun ke Kaabah itu sendiri. Nah, dengan kata-kata yang berbentuk kata-kata sinis ini, kata-kata yang menyinggung Rasulullah SAW, iaitu yang memperli agama Islam ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan kemudiannya, iaitu dengan menghadap ke arah
Masjidil Haram itu sendiri. Uniknya jamaah dirahmati Allah, pensyariatan ini berlaku dalam solat. Maknanya, Nabi sedang mendirikan solat, syariat diturunkan, ketika itu Nabi menghala ataupun seperti mana biasanya, Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, dan firman Allah ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Maka dalam solat itu Nabi SAW berpaling menghala ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah itu sendiri. Maka peristiwa itu berlaku di tempat yang kemudiannya dibangunkan sehingga ke hari ini, iaitu masjid yang dikenali sebagai Masjid Qiblatain, Masjid dua Qiblat yang terletak di Madinah. Ini pada tahun pertama. Tapi hasilnya yang ingin kita lihat, punca asalnya yang kita dapati bahawa inilah antara contoh bentuk permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi kita secara khususnya, dan kepada agama Islam ini secara umumnya. Persoalannya adalah kenapa? Kenapa orang-orang Yahudi ini memusuhi Nabi kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ibarat kata pepatah, sejarah berulang. Maksudnya adalah permusuhan, kebencian orang-orang Yahudi terhadap para nabi, bukan hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan permusuhan mereka, kebencian mereka terhadap nabi-nabi yang Allah utuskan kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, iaitu daripada keturunan Bani Israel sendiri. Mereka memusuhi, mereka membenci. Bahkan fafariqan kazzabtum, maka sebahagian daripada para nabi ini kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebahagian yang lain pula kamu bunuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah firmankan demikian, para nabi yang Allah utuskan kepada mereka pun, mereka bila mana tak dapat menerima ajaran dan ajakan nabi-nabi ini, mereka dustakan, bahkan sampai kepada peringkat mereka membunuhnya. Melakukan pembunuhan, melakukan pembunuhan ke atas sesuatu yang tidak mereka suka, ataupun sesuatu yang mereka gemari, tapi kemudiannya nabi-nabi menegur mereka, lalu mereka menentang, yang akhirnya mereka membunuh para nabi ini. Bagi orang-orang Yahudi ini, keturunan Bani Israel khususnya, ia adalah perkara norms, perkara biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih ingat kan kisah Nabi Allah Yusuf semasa kecilnya. Nabi Yusuf semasa kecilnya pernah dirancang oleh adik-beradiknya, hanya kerana mereka ini jealous, mereka cemburu. Ayah mereka sayang kepada Nabi Yusuf lebih daripada menyayangi mereka. Bukan ayah mereka tak sayang mereka, tidak, sayang. Tapi kerana ayah mereka ini, iaitu Nabi Allah Yaqub, menyayangi Nabi Yusuf lebih daripada mereka sendiri, apa yang mereka buat? Mereka merancang untuk membunuh Nabi Yusuf. Walaupun akhirnya mereka buat helah, yang konon-kononnya Nabi Yusuf ini terbunuh, dibaham ataupun dimakan oleh serigala.
Tapi perancangan untuk adanya penyingkiran terhadap seseorang yang mana mereka tak suka, itu biasa pada mereka. Padahal ketika itu, masanya bila? Masih kanak-kanak. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kisah dalam Al-Quran bukan hanya sekadar cerita. Sebab Al-Quran bukan buku cerita. Pasti ada iktibar yang perlu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman dengan Al-Quran, kita menelitinya. Maka itulah, mereka memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ini tidak suka dan mereka dustakan, yang mana kita dapati bahawa sejarah berulang. InsyaAllah dalam bahagian-bahagian ataupun siri yang seterusnya, kita akan selongkar sedikit demi sedikit beberapa bentuk permusuhan mereka terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dah berlaku sejak daripada tahun pertama Nabi tiba di Madinah, Nabi menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk Madinah yang mana tempiasnya terkena kepada mereka orang-orang Yahudi, maka mereka pun menimbulkan permusuhan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam siaran yang akan datang, kita akan selongkar lebih mendalam lagi sedikit, insyaAllah, dengan kita untuk mencari sebab musababnya. Takkanlah mereka ini, orang yang bijak pandai ini, orang-orang Yahudi ini, membenci hanya kerana mereka ini disagree, tidak setuju dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Tadi pun ada disebutkan, iaitu antaranya adalah mereka merasa mereka ini terancam, kan? So ada lagi kepentingan-kepentingan yang lain yang mana mereka merasakan bahawa Islam ini menggugat kepentingan-kepentingan mereka ini dan juga pegangan-pegangan asas mereka ini. InsyaAllah dalam siaran yang akan datang dan seterusnya kita akan menyelongkar perkara-perkara ini. Terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama dalam siaran ini. Kita akhiri aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.